أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sudah penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama dalam kuliah pagi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 15 hari bulan Syawal. Masih lagi berbaki kepada kita 15 hari untuk kita menyempurnakan puasa 6 di bulan Syawal. Saya mohon pada semua sahabat-sahabat sekalian berpuasa bersama dengan keluarga masing-masing sebagai latihan riyadhiyah kepada kita semua supaya kita dapat menambahkan lagi bekalan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pilih satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsani Rabbi bi tis'in usikum biha. Awsani bil ikhlas fi sirri wal alaniyah, wal adli fi ridha wal ghadab, wal qasdi fil ghina wal faqri, wa an a'fu amman zalamani wa u'tiya man haramani, wa asila man qata'ani, wa an yakuna samti fikran wa nutqi dhikran wa nazari ibaran." Rawahu Ruzainun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepadaku dengan 9 perkara. Awsani Rabbi bi tis'in usikum biha. Allah pesan kepadaku dengan 9 perkara. Pertama ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan secara rahsia ataupun terang-terangan. Yang kedua, berlaku adil pada ketika kita marah dan juga kita redha. Yang ketiga, bersederhana di saat kita ini kaya ataupun kita miskin. Yang keempat, kita memaafkan orang yang buat khianat kepada kita. Yang kelima, kita memberi kepada orang yang tidak beri kepada kita. Yang keenam, kita menghubungkan tali silaturrahim kepada orang yang bermusuh dengan kita. Yang ketujuh, jadikanlah diam kita ini waktu berfikir. Yang ke-8, bercakap kita sebagai zikir. Dan yang ke-9 ialah melihatnya kita ini sebagai satu iktibar dan juga satu pelajaran. Baik sahabat sekalian, kita pergi satu persatu secara ringkasnya akan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ikhlaskan diri kita kepada Allah taala sewaktu kita mengerjakan amalan. Sama ada kita buat amalan ini sewaktu kita solat ataupun kita buat amalan ini sewaktu di hadapan khalayak ramai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah aku diperintahkan supaya melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina dalam keadaan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga pada firman Allah Ta'ala fi suratin Nisa, illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Melainkan orang-orang yang bertaubat kepada Allah, yang mengislah, membaiki diri mereka dan berpegangnya mereka dengan Allah Ta'ala, wa akhlasu dinahum lillah, mereka telah ikhlaskan pegangan agama, amalan agama mereka itu kerana Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka ini bersama-sama dengan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala itu akan pahala yang besar pada hari akhirat nanti. Ikhlas ini sahabat sekalian ialah sirrun bainal abdi wa rabbi, satu rahsia di antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang salihin, dia kata begini, ikhlas, dia kata ma la yaktubuhul malakan, satu perbuatan yang tidak ditulis oleh para malaikat, wala yufsiduhu syaitan, dan tidak dimusnahkan, dikhianati oleh syaitan, wala yattali'u alaihi al-insan, dan tak dapat dilihat oleh manusia. Jadi bila kita ikhlas pada Allah, ikhlas kita hanya Allah Ta'ala yang tahu. Syaitan juga tak boleh khianat kepada keikhlasan kita, dan manusia tidak boleh melihat akan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita ikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan digolongkan oleh Allah di kalangan orang-orang yang berjaya, sama ada di dunia ataupun di hari akhirat kelak. Tapi jiwa kita ni kadang-kadang kita nak kepada kemasyhuran, kita nak kepada nama. Bila kita nak kepada nama, nak kepada kemasyhuran, maka jadilah kita ini orang yang tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya kita kena ikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesanan Nabi SAW ialah wal adli fir ridha wal ghadab. Kadang-kadang Allah Ta'ala suruh Rasulullahnya supaya berlaku adil, ya. Al-adlu yakni berlaku adil fir ridha wal ghadab, sama ada ketika kita redha ataupun di ketika kita marah. Kita ni tuan-tuan, kita manusia, ada saatnya kita suka, ada saatnya kita tak suka, ada saatnya kita suka, ada saatnya kita marah. Dalam keadaan kita suka pun kita kena berlaku adil, dalam keadaan kita marah pun kita kena berlaku adil. Jadi adilnya kita ni sama ada di saat kita suka kepada seseorang, kita gembira, ataupun di saat kita ni marah, kerana semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak tuan-tuan, kalau kita tidak berlaku adil begini, maka kita akan menzalimi sahabat-sahabat kita yang lain. Bila kita buat zalim kepada sahabat-sahabat kita yang lain, apa akan jadi? Dia akan jadi kepada kita, kita kena bayar balik kepada orang itu akan kezaliman yang kita lakukan kepada mereka. Jadi kalau misalnya hamba tidak berlaku adil, berarti hamba telah buat khianat kepada A, kepada B, kepada C. Berarti hamba kena ambil pahala hamba ni, hamba kena bayar balik kepada A, kepada B, kepada C bila hamba pergi di hari akhirat nanti. Maka jadilah hamba ni seorang yang bankruptcy ataupun seorang yang muflis, kerana hamba ni sentiasa kena bayar dengan pahala hamba ni kepada seseorang yang lain. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, Nabi kata, atadruna manil muflis, Nabi kata, tahukah kamu siapa di kalangan kamu orang-orang yang muflis, orang yang bankruptcy? Qalu, kata sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, bankruptcy di kalangan kami ialah orang yang tidak ada apa-apa duit,
man la dirhama lahu, tidak ada duit satu sen pun, orang yang miskin. Wala mata', dan tidak ada apa-apa perhiasan. Ni orang miskin, orang muflis ya Rasulullah. Faqala, kata Nabi, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi jawab kepada sahabatnya, kata Rasulullah, al-muflisu fina, orang yang ikhlas di kalangan kami ni, orang yang muflis di kalangan kami ni siapa dia? Al-muflisu fina, orang yang muflis di kalangan kami ini ialah may ya'ti yaumal qiyamah, orang yang pergi di hari kiamat kelak. May ya'ti yaumal qiyamah bisalatin, bawa pahala sembahyang yang banyak. Wasiyamin, bawa pahala puasa yang banyak. Wazakatin, bawa zakat yang banyak, pahala zakat. Tapi bersama dengan sembahyang dia, puasa dia, zakat dia, rukun-rukun Islam semua dia tunaikan. Wa ya'ti wa qad syatama hadha, dia mari juga dia bawa dosa, dia mencela orang, mencerca orang, mengata huduh kepada orang, sama ada kata dengan lisan atau kata dengan tulisan, yang di akhir zaman ini bersifat malsa, yang bersifat melekat, maka dosanya akan berpanjangan. Katakanlah kita menulis mengatakan kepada seseorang dalam Facebook kita, ataupun dalam grup WhatsApp kita, atau komen-komen kita, ataupun kita reply kepada orang lain apa yang kita buat benda tak bagus ini orang panggil waqad syatama hadha, kita telah mencela orang itu. Wa qadhafa hadha, kita telah menuduh orang itu. Wa akala mala hadha, kita makan harta orang itu. Wa safaka dama hadha, kita menumpahkan darah orang itu. Wa daraba hadha, dan kita telah memukul, mencederakan orang itu, yakni kita buat zalim kepada mana-mana manusia. Fayu'ti hadha min hasanatih, maka kita akan ambil pahala kita, kita beri kepada orang itu. Ambil pahala hamba ni, beri kepada orang yang hamba buat khianat kepada dia. Wa hadha min hasanatihi, dan ini pula hamba ambil daripada hasanah dia, keburukan, kebaikan hamba bagi pula kepada mereka. Fa in faniyat hasanatuhu, kalaulah bayar semua, maka habislah pahala saya. Bila pahala saya ni sudah tamat, sudah habis, sedangkan dosa hamba ni masih ada, apa kena buat? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi, sebelum dibayar segala hutang, ukhidha min khatayahum, maka diambillah daripada kesalahan-kesalahan mereka, ambil dosa orang tu tadi, faturihat alaihi, dan dilontarkan kepada akaun saya. Akaun saya pahala sudah habis dibayar, ambil hutang dia, dosa dia masuk dalam akaun saya. Thumma turiha finnar, kemudian orang ni pula mereka dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kawan-kawan, kita kena ingat, jangan kita zalimi orang, kita kena berlaku adil. Kita kena berlaku adil walaupun dia tu musuh kepada kita. Tak patut kita nak menceritakan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan peristiwa yang berlaku. Biarlah masalah dia buat khianat pada kita tu, cerita dia. Tapi kita sendiri, kita kena ingat baik-baik, segala kesalahan yang kita buat ini kita kena bayar balik bila kita pergi hari akhirat. Saya selalu pesan kepada pendengar saya kata apa dia? Jangan jadikan FB satu medan, FB ke Instagram ke Messenger ke wama ila dhalik, apa-apa lagi bla 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 lah. Segala alat-alat teknologi moden yang ada ini medan untuk tuan-tuan dan puan-puan
mengerjakan dosa yang menyebabkan dosanya akan berpanjangan. Dosanya akan berpanjangan. Contohlah, ada orang kata, ini contoh, kami di Kelantan ni kadang-kadang ada pengguna buat komen, air Kelantan tak ada air. Air Kelantan tak ada air. Bagi setengah orang ada komen, air Kelantan ni tak ada air dan sebagainya. Tapi tengok-tengok rumah dia basuh kain. Kalau air Kelantan tak ada air, macam mana dia boleh basuh kain? Takkan dia basuh kain dengan tanah? Artinya kawan-kawan semua, kadang-kadang kita nak menuduh dalam masa yang sama benda tu ada. Ya, boleh jadi sebahagian tempat ada masalah airnya, ya. Kalau ada masalah air contohnya, bagi tahu pada pihak berwajib, bagi tahu kepada AKSB. Kalau di Kelantan namanya AKSB, Air Kelantan Sendirian Berhad. Kalau tak ada air sungguh, ni bagi tahu orang, tulis dalam Facebooknya, rumah saya tak ada air, rumah saya tak ada air. Tapi kainnya basuh, orang tengok kain dia basuh, dia pun boleh mandi baik, tak pergi mandi di masjid. Artinya dia buat satu tuduhan. Macam mana hidup kita sentiasa menuduh orang lain. Nak marahkan pijak, kelambu dibakar. Tak kenalah kawan-kawan semua. Saya bukan nak bela, tapi nak cerita contoh orang menuduh kadang-kadang. Kalau kita betul tak ada air, kita berlaporlah kepada pihak yang berwajib. Rumah saya ni tak ada air, tolong mari tengoklah. Rumah saya dulu pun pernah tak ada air. Saya panggil pihak berwajib, cuba lihat kenapa tak ada air. Lapor kepada Air Kelantan, boleh selesai. Alhamdulillah, boleh selesai dengan baik. Yang tak ada, bagi tahu kepada pihak yang berwajib. Kalau kita duk kata kau tu, kata kau ni, adakah fakta yang kita kata itu betul ataupun tidak betul? Kalau fakta kita kata betul, alhamdulillah. Kalau fakta tak betul, masya Allah. Tak kira lah, ini contoh saya sebut kami. Ada contoh-contoh lain banyak di peringkat federal dan sebagainya, ya tuan-tuan buat dosa. Lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang aktif berpolitik. Orang politik ni tuan-tuan, ada satu perangai dia suka sangat menuduh A, menuduh B, menuduh C dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Kalau tuduhan tu betul, alhamdulillah. Tapi kalau tuduhan tu tak betul, masya Allah, kita kena ambil dosa pahala kita kena bayar kepada akaun orang yang kita tuduh tadi. Tak kira lah yang kita tuduh ini orang yang kita sayangi, ataupun yang kita tuduh ini orang yang kita tidak suka. Sekadar kita mengkaji, kita membaca, kita diam untuk diri kita, walhamdulillah. Tapi kalau kita nak menuduh A, menuduh B, menuduh C, maka dosanya adalah terlalu banyak. Saya tengok, minta maaf lah saudara, kadang-kadang bila bincang isu-isu politik dalam grup-grup WhatsApp ke FB dan sebagainya, maka banyak orang menuduh tanpa fakta. Ini masalah. Nak kata boleh, kena ada fakta. Kalau melibatkan soal rakyat, kepentingan ramai, kita bercakap kepentingan ramai. Tapi kalau kita melibatkan isu peribadi, itu tak patut kita nak buang di khalayak ramai. Sebab itu isu kita. Kalau kita bercakap pun apalah untung kita ni sahabat sekalian. Bila sampai time waktu nak memilih, kita bagi tahulah dia ni tak layak dipilih. Sebabnya bela-bela-bela mengikut apa yang tertera seperti mana diperkatakan oleh orang. Itu pun kalau faktanya adalah betul. Oleh yang demikian, jangan sekali-kali kita buat jahat kepada orang lain kerana sesuatu perkara. Kenapa? Sebab doa orang yang kena zalim dengan orang yang melakukan kezaliman, orang doa yang kena zalim dengan Allah Ta'ala ini tidak ada perantara, tidak ada pendindingnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu akan doa orang yang kena zalim, kerana tidak ada di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan hijab ataupun akan sempadannya. Biasalah kita kena jaga baik-baik akan perkara ini. Lebih-lebih lagi sahabat sekalian, di saat kita ada kuasa, tak boleh kita melakukan kezaliman. Nanti kita akan menyesal. Ulama-ulama kita menasihati kita,
Dia kata la tazlimanna idza kunta muqtadira. Jangan kamu lakukan kezaliman di saat kamu ada kuasa. Waktu ada kuasa, jangan kita buat zalim. Fazulmu tarji'u uqbahu ila nadami. Karena zalim ini kesannya akan bawa kepada penyesalan. Setiap orang buat zalim, dia akan menyesal. Tanamu aynaka, dua matamu akan tidur walaupun kamu ni lena tidur. Wal mazlumu muntabihun, orang yang kena zalim ini tidak akan tidur, celak butir mata dia sebab dia kena zalim kepada orang lain. Pada masa tak tidur ni kawan-kawan, dia kena zalim, apa dia buat? Yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Dia sentiasa berkata kepada kamu, akan berdoa benda buruk kepada kamu, doa bala, doa musibah, doa bencana. Wa 'ainullahi lam tanami, dan ingat bahawa Allah Ta'ala juga tidak tidur. Apabila kita tak tidur, Allah Ta'ala juga tidak tidur, maka bertemulah di antara kuasa Allah yang tidak tidur dengan permohonan hamba kena zalim tak tidur, maka kesannya akan terkena kepada orang yang banyak melakukan khianat kepada orang lain tadi. Pesanan yang kedua. Yang ketiga, sahabat sekalian, wal qasdi fil ghina wal faqri. Yang ketiganya ialah kita bersederhana sama ada di saat kita kaya ataupun kita miskin. Kita dilarang oleh Allah Ta'ala daripada kita ni boros dalam kehidupan kita. Kalau kita boros, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sayang kepada kita. Qauluhu Ta'ala fi surati Al-A'raf ayat 31. La yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala la yuhibbu, tidak sayangnya Allah, tidak sukanya Allah kepada orang-orang yang musrifin, orang yang boros. Kalau kita kedekut sangat, pada isteri pun tak bagi nafkah, contohnya, juga Allah Ta'ala tidak sayang. Qauluhu Ta'ala wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsuran. Dan jangan jadikan tangan kamu ini terbelenggu kepada leher kamu. Ikat tangan tekuk ni tanda dia ni kedekuk hangit, kopi bangga. Wala tabsutha, jangan kamu buka tangan kamu ni boros sangat, kullal basti, tak boleh, nanti kamu akan tercela dan kamu akan menyesal. Qauluhu Ta'ala wala tubazzir tabziran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang kita semua daripada kita membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang membazir ini semuanya adalah saudara kepada syaitan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, apa itu pembaziran? Imam Syafi'i jawab, kalau kamu belanjakan duit alfi dinar, 1,000,000 ringgit sehari untuk benda yang baik, wujuhil khairat, maka ia tidak membazir. Tetapi kalau kamu belanjakan 1 sen, 2 sen, benda yang di tempat yang tidak berfaedah, walaupun 1 sen, 2 sen, maka perbuatan kamu ini adalah perbuatan yang membazir. Dan membazir ini adalah ikhwanas syayatin. Mereka ni semua adalah saudara syaitan. Hari ni tuan-tuan, kita makan banyak membazir. Ada orang yang tidak terasa dia membazir. Minta maaflah banyak-banyak ya. Ini menyentuh orang. Tapi tak kata kepada mamak dolar. Tak, orang. Siapa nama orang, biasa dia kena. Kadang-kadang kita membazir dalam kita menghisap rokok. Ustaz pun hisap rokok, tu imam hisap rokok, Tok Lebay hisap rokok, ketua keluarga pun banyak hisap rokok. Orang hisap rokok ni kawan-kawan, orang yang membazir. Saya pergi ke kedai kopi lah. Saya pun suka juga minum air di kedai kopi, tengok suasana. Saya tengok kalau di meja tu 10 orang, di meja tu 10 orang, barangkali 7-nya merokok, 3 yang tidak. 7 merokok, 3 yang tidak. Baik, kita cuba kita kira, kita kalkulatekan dia. Kalau 1 batang rokok Benson and Hedges RM1,
dia hanya hisap 5 batang saja sehari, maka RM5. Seorang sehari RM5. Dia akan hisap RM5 untuk 30 hari sebulan. Dia hisap rokok, tak ada public holiday. Jadi RM5 darab dengan 30 hari, RM150 selama 1 bulan. RM150 1 bulan kali dengan 12 bulan, RM1,500, RM1,800 setahun. 10 tahun RM18,000. 20 tahun sama dengan RM36,000. Cuba tuan-tuan bayang, kalau setahunnya RM1,800, RM2,000 lah setahun kita kata. RM2,000 setahun, RM2,000 setahun seorang. Baik. Katalah di negeri saya, di Kelantan, kita ada 50% penduduk Kelantan ni lelaki. Lebih kurang 49-51. Begitulah. 50% adalah laki-laki. Kalau 50% ni kita ambil 7 dari 50%, rakyat Kelantan lebih kurang 1.5 juta keseluruhan. Kalau 700,000 lah hisap rokok, 700,000, 70% dari 700,000, maknanya 490,000. 500,000 lah, setengah juta lah kata orang Kelantan ni hisap rokok, setengah juta. Misalnya, maaflah kalau angka tak tepat, ini congok-congok saya saja. Kalau setengah juta orang Kelantan hisap rokok kali dengan RM5 sehari, RM5 saja sehari, 500,000 kali RM5 sama dengan 2.5 juta sehari. Orang Kelantan hisap rokok 2.5 juta sehari. 2.5 juta sehari. Kalau kita darab dengan 30, berapa tuan-tuan? 75 juta sebulan. 75 juta sebulan, 750 juta satu tahun, sama dengan 1 bilion. 750 juta 1 bilion. 1 bilion satu tahun. Bajet kerajaan negeri setahun 700 hingga 800 juta. Artinya perokok ni kalau dia 500,000 ni, kalau tak isap rokok, dia boleh membina sebuah negeri. Sebuah negeri selama 1 tahun. Ataupun kalaulah 2.5 juta ni tuan-tuan, kita boleh buat masjid, 3 buah masjid. 1 bulan hisap rokok kita boleh buat 1 bulan hisap rokok kita boleh buat 3 buah masjid. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Ini nak ceritanya 1 hari hisap rokok. Maaf, 1 hari 500,000 darab dengan RM5 dapat 2.5 juta. Jadi 1 hari kalau perokok semua ni berhenti hisap rokok dan mereka belanjakan duit mereka untuk fisabilillah, boleh bina 1 masjid, 3 buah masjid, 3 buah masjid 1 hari. 1 bulan boleh bina 90 buah masjid. Jadi 6 bulan orang Kelantan hisap rokok boleh bina masjid baru dalam seluruh negeri Kelantan yang berjumlah 600 masjid lebih. 1 bulan saja tuan-tuan sekalian. Cuba kita bayangkan betapa banyaknya pembaziran yang dibuat oleh kaki-kaki perokok ini. Itu contohlah perokok. Banyak lagi yang lain-lain. Kalau kita makan tidak membazir, kita boleh bersedekah. Walhamdulillah kita mendapat pahala yang banyak daripada Allah Azza wa Jalla. Sama juga kita tak. Maaflah, tu kaki rokok. Yang kita ni sendiri, baju pakaian kita ni seorang 1 almari. Kalau ibarat kata kita tak basuh baju selama sebulan, insya-Allah kita masih boleh pakai lagi baju kita. Artinya kita banyak membazir. Kita beli, kita simpan. Bila lama jadi model lama tak pakai kita buang. Ini kelemahan kita lah. Kelemahan kita. Saya sebut kita, bukan tuan-tuan. Kita ni nahnu, termasuk saya.
banyak kita buat pembaziran. Begitulah sahabat sekalian ya. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad wa Tabarani, ma'ala man iqtasada, tidak akan miskin orang yang berjimat cermat. Orang yang beriktisad hidupnya tidak akan miskin. Dalam hadis disebutkan juga, rawahul Bazzar wal Baihaqi, dia kata salasun munjiatun wa salasun muhlikat. Nabi sebut ada 3 yang menyelamatkan, ada 3 yang memusnahkan. Fa ammal munjiat, adapun yang menyelamatkan ialah fadl adlu fir ridha wal ghadab. Kita berlaku adil sama ada di waktu kita suka ataupun kita marah. Wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah Ta'ala sama ada di waktu kita keseorangan, as-sir wal alaniyah, ataupun kita terang-terangan. Yang ketiga, wal qasdu fil ghina wal faqri, iaitu kita berpertengahan, berjimat cermat, sama ada di waktu kita kaya ataupun di waktu kita miskin. Wa ammal muhlikat, adapun kita ni musnah, apa perkara membinasakan ini ialah pertama, fasyuhun muta'un, iaitu kedekut yang diikuti. Kedekut kita ni untuk buat kebajikan kita kedekut, untuk buat benda-benda baik alhamdulillah. Wa hawan muttaba'un, yang keduanya hawa nafsu yang kita ikuti, kedekut yang dipatuhi. Yang keduanya hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga wa'ijabul mar'i bi nafsihi, yang ketiga ialah kita berasa bangga dengan diri kita sendiri. Ini di antara perkara yang boleh memusnahkan kita. Oleh yang demikian sahabat-sahabatku sekalian, jadikanlah diri kita ini di kalangan orang-orang yang muqtasidin, orang yang bersederhana, sama ada di waktu kita senang ataupun di waktu kita ni susah. Ada syair Arab menyebut, kata wa kanal malu ya'tina fakunna nubazziruhu wa laysa lana uqulu. Dia kata kami di saat harta ni mari kepada kami membazirkan ia, kami buangkan harta begitu saja, habis ke sana habis ke sini dan sebagainya. Wa laysa lana uqulun, maka tidak adalah bagi kami ini akan akal fikiran. Kami tak mikir dengan baik untuk ikat duit-duit mah perut harta mari kepada kami. Falamma antawallal malu anna, di saat harta sudah tiada daripada kami, aqalna, kami baru berfikir. Hina laysa lana fudulu, di saat mana kami tidak ada apa-apa lebihan duit daripada kami. Yakni kita ni tuan-tuan, di saat kita ada pitih, kita banyak membazir, gerak. Bila kita tak ada duit, kita duk mikir. Duit tak ada kat senyap, duduk kata Kelantan, duduk senyap kongo, bukan kongo duduk gini. Kata kongo dah. Duduk gini, duk mikir, butuh fikiran. Pasal apa? Waktu duit banyak kita tidak berjimat cermat, di waktu duit tiada kita menghadapi masalah. Nabi kata waqtasid wal qasdu fil ghina wal faqri, hendaklah kamu sekaliannya berlaku sederhana, sama ada di waktu kamu kaya ataupun di waktu kamu miskin. Ini di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ada 9 wasiatnya. Hari ini kita baca 3 dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi sahabat sekalian pada pagi besok, hadis yang sama untuk 3-4 yang lain. InsyaAllah 2-3 hari habislah dalam bab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat kepada kita sekalian di atas perkongsian tazkirah daripada kitab wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini kita baca, Nabi kata Allah berpesan kepadaku dengan 9 perkara. Yang pertamanya ikhlas dalam kita buat amal ibadah pada Allah, sama ada sewaktu kita keseorangan ataupun kita di khalayak ramai. Yang kedua berlaku adil, sama ada di waktu kita suka ataupun kita marah. Dan yang ketiga ialah kita ni bersederhana sewaktu kita kaya atau kita miskin. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Kita maafkan orang yang menzalimi kita, kita memberi kepada orang yang kedekut dengan kita,
kita menghubungkan tali silaturahim dengan orang yang bermusuh dengan kita. InsyaAllah mudah-mudahan tersambung lagi kuliah kita pada pagi besok. Bertemu malam ni dalam siri tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi pada jam 8 ataupun 8:05 malam insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.